Okey, kemudian kita beralih kepada prinsip al-ubudiyah, prinsip pengabdian diri, prinsip kehambaan. Al-ubudiyah bermaksud pengabdian diri, khusus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah dan pekerjaan yang dilakukan adalah hanya untuk Allah dan meninggalkan segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Okey. Dalam sesebuah organisasi, pengabdian diri sebagai seseorang yang berada di peringkat atasan maupun yang berada di peringkat bawahan kepada organisasi bermaksud kena buat semua tugasan yang telah diamanahkan dengan bersungguh-sungguh dan bersemangat supaya perjalanan organisasi tidak terjejaslah sekaligus dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Itu adalah prinsip pengurusan Islam yang kedua lah. Kena ada prinsip pengabdian diri. Memanglah sebenarnya mengabdikan diri ni kita patut yang utamanya adalah mengabdikan diri kepada Allah. Bila disebut dalam konteks organisasi ataupun pengurusan, bukan nak kata kita kena mengabdikan diri kepada kerja, bukan makna kita nak kena mengabdikan diri kepada bos, tidak. Maksud prinsip pengabdian diri dalam konteks pengurusan Islam ialah bila kita mengabdikan diri kepada Allah, maka kita buatlah segala kerja yang telah diamanahkan dengan bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab penilaian yang dinilai, siapa yang melihat kerja buat kita? Allah. Jadi bila kita mengabdikan diri kepada Allah, maka kena tunjukkan, kena reflekskan kepada amalan harian kita lah, kerja buat kita sehari-harian. Kena berpaksikan kepada prinsip ubudiyah. Okey? Melaksanakan sesuatu tugasan yang diamanahkan. Sebab kerja itu amanah. Jadi amanah itu kena dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan bersemangat. Okey? Yang ketiga, prinsip al-musawah, iaitu prinsip persamaan, equality. Al-musawah membawa maksud manusia adalah sama sahaja di sisi Allah, tetapi dari sudut pelaksanaan kewajipan dan larangan dalam hukum yang diturunkan oleh Allah, manusia ni sama je. Okay, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, semua adalah sama. Tak ada kata mu orang kaya mu kena buat begini, tapi orang miskin tugasnya begini. Tidak ada. Ia adalah sama. Tapi jenis persamaan yang diamalkan dalam sesebuah organisasi Islam berkaitan konteks pengurusan Islam adalah yang pertama, sama terhadap tanggungjawab undang-undang. Okay, kalau kata rasuah itu tidak dibenarkan, maka bukan kata peringkat orang bawahan sahaja tidak boleh terima rasuah, termasuklah juga bos-bos di pihak atasan. Persamaan terhadap tanggungjawab undang-undang. Kalau kata peraturan syarikat kena masuk pukul 8 pagi, balik 5 petang, maknanya semua orang lah terpakai kepada undang-undang tersebut. Setiap individu sama ada majikan ke pekerja bawahan ke hendaklah bertanggungjawab mentaati segala undang-undang seperti mana yang telah digariskan. Yang kedua, persamaan dalam tanggungjawab terhadap hukuman. Setiap kesalahan yang dibuat hendaklah ditanggung oleh pesalah. Okay, orang lain tak boleh tanggung atas kesilapan orang lain. Maknanya siapa yang buat salah, dia lah yang kena tanggung. Okay, tidak ada istilah yang kena jadi kambing hitam. Kambing hitam, okay, maknanya tidak ada istilah orang lain kena tanggung atas kesilapan orang lain. Okay. Al-musawah yang ketiga adalah persamaan dalam agihan dan penerimaan kemudahan. Setiap individu dalam organisasi harus terima agihan kemudahan yang sama walaupun mungkin dengan kadar yang berbeza mengikut kelayakan contohnya. Okay, contohnya kalau macam dalam konteks pekerjaan. Okay, kalau ikut grade. Okay, grade bawahan dia ada allowance bantuan sara hidup banyak ni. Tapi kalau grade atas ni sama juga, terima juga allowance bantuan sara hidup tetapi nilai yang lebih tinggi. Kemudian grade yang lebih tinggi pun ada juga allowance tersebut tapi dengan kadar yang lebih tinggi. Maknanya semua terima agihan kemudahan yang sama, cuma mungkinlah berbeza dari sudut kadar. Okay, mengikut kelayakan dan kelayakan masing-masing lah. Itu adalah sebagai contoh. Okay. Kemudian prinsip yang keempat adalah at-ta'ah, iaitu kepatuhan. At-ta'ah ialah mematuhi arahan yang dikeluarkan. Dalam sesebuah organisasi, ketaatan terhadap pengurusan di bahagian atas adalah wajib selagi mana tidak bertentangan dengan hukum syarak. Maknanya kalau pihak atasan memberi sesuatu arahan, orang bawahan kena patuh selagi mana tidak bertentangan dengan hukum
Allah lah. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 49 yang bermaksud, taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada ketua-ketua kamu. Okay, kita ambil contoh dalam konteks apa yang berlaku dalam Malaysia sekarang ni, dalam keadaan berlakunya pandemik COVID